F1. Waktu tu orang duk undi menyanyi tu, dua kupang. Saya pergi ziarah satu orang kawan. Lah duk kalut buat apa saya tanya. Kami lah ni duk kalut dengan F1 dengan ekonomi fantasia ni. Apa benar tu saya kata? Dia bocor kata, kami ni bulan ni 500 dah. 500 dah, dua kupang. Tuan-tuan. Jadi maknanya rezeki yang Tuhan bagi, belanjakan ke tempat yang diharamkan Tuhan. Semua tanya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib, SMS hantar ke mana? Taib, baik. Kalau batil Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib, kita beli apa di rumah? Di rumah tu beli benda hak manfaat ataupun tak manfaat. Semua akan ditanya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib, qala wa fima anfaqah wa madza amila fima alima. Hal ni paling takut. Nabi kata, dan dari hal apa yang dibuat hasil dari ilmu pengetahuannya. Ada mengaji ni buat apa daripada ilmu? Beramal tak? Daripada ilmu ni kena beramal. Kalau tak beramal, taib, ilmu tu tidak menguntungkan kita pada hari bangkit esok. Masalah Sayyidina Muhammad, ilmu tu akan jadi taib yang akan menghukum kita pada hari bangkit esok. Jadi hadis-hadis ni yang Nabi sebut ni menjadi bukti kata hari kiamat memang ada. Qala, arti percaya pada hari kiamat iaitu wajib percaya bahawa Allah akan membinasa dan menghancurkan alam semesta ini, dan manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan amalan masing-masing, sama ada baik atau jahat. Ada saya jumpa satu orang yang mimpi jumpa Rasulullah. Dia sembang dengan saya. Jadi dalam mimpi itu Nabi bagi mesej kat dia, bagi tahu kata Rasulullah SAW akan berlaku dua kehancuran, akan bangun satu kebangkitan. Dia jumpa saya ni lebih kurang 3 tahun lepas. 3 tahun lepas lebih kurang lah, 3 tahun lepas lebih sikit barangkali. Rasulullah SAW akan berlaku dua kehancuran, akan bangun satu kebangkitan. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba berlaku lagi dia lagi seminggu nak berlaku peristiwa tsunami. Tsunami tahun apa? 2004. Nah, cerita dia bukan sehari dua, lama lah satu ni. Rasa macam sat. Lagi seminggu nak berlaku tsunami, dia mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan, berlaku tsunami. Dahsyat tsunami, semua kita tahu. Rasulullah SAW Muhammad. Lepas daripada tu lebih kurang sebulan 2 bulan, saya jumpa dengan satu ulama hadis yang mai daripada India, mai ke Pokok Senang. Jadi dalam perjumpaan lepas asar tu dengan ulama hadis ni, yang ada semua orang biasa-biasa. Yang ustaz saya dengan tu imam Masjid Sungai Nerian. Jadi dalam ceramah dia tu, dia kata, kami muhaddis India, ulama-ulama hadis di India mengatakan bahawasanya Sayyidina Muhammad, hak Nabi dah sebut yang berlaku di tsunami dia di Aceh itu ialah hak Nabi sebutlah hadis. Dalam hadis Nabi sebut sebelum kiamat akan berlaku 10 alamat kiamat. Yang disebut tu ialah, dan saya buka hadis, memang dalam hadis memang ada. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud ada hadis tu Sayyidina Muhammad. Yang pertama akan berlaku gempa bumi di timur. Yang kedua akan berlaku gempa bumi di barat. Yang ketiga akan berlaku gempa bumi di tanah Arab. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di tanah Arab. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, hak di barat tu tak berlaku lagi. Di tanah Arab pun tak berlaku lagi. Tu hikmah tuan-tuan. Pasal apa kalau kita pergi ke Madinah, Sayyidina Muhammad, bentuk kubah hijau tu dia agak sengit. Jadi subhanallah, arkitek ataupun engineer yang buat tu sudah pun membaca hadis. Maksudnya Sayyidina Muhammad, kalau berlaku gempa bumi, kalau berlaku isu gempa bumi di tanah Arab, kubah hijau tu kalau jatuh, dia tak akan menimpa makam Rasulullah, insya-Allah. Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi disebut khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib,
wa khasfun bi jaziratil Arab. Jadi katanya hak berlaku di Aceh itu ialah masalah senama ialah gempa bumi di timur. Itu kata ulama hadis India. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Cuma saya tak ingat nama dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Sehinggalah orang yang mimpi Nabi-Nabi ni dia tertunggu-tunggu keruntuhan yang kedua. Pasal hak tu memang telah diakukan, diperakui. Sehinggalah berlaku gempa bumi di Padang. Hak Padang itu ni, langsung dia bertanya saya. Dia kata, "Ustaz, adakah hak Nabi masuk kan?" Saya pun tak tahu. Saya tanya orang hak reti. Hak atas lagi reti. Kata dia, "Pada bukan. Mana tu tunggu satu lagi." Satu lagi masalah Sayyidina Muhammad. Saya bimbang hak lagi satu ni dekat. Hak lagi satu ni saya bimbang dekat. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab masalah Sayyidina Muhammad, sebab saya duk tengoklah subhanallah 2-3 orang yang kita duk tengok orang ni bukan orang biasa-biasa. Masalah Sayyidina Muhammad, orang yang ada kedudukan pada sisi Allah. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, sudah ambil lajak nak pindah daripada KL ke utara. Saya bimbang, hati saya lah bimbang. Maknanya masalah sebab takut hak nak berlaku tu dekat. Baik, kalau berlaku tuan-tuan hak tu masalah Sayyidina Muhammad, berarti apa? Berarti alamat kiamat akan muncul. Kebangkitan tu makna apa? Muncul alamat kiamat yang sederhana dan muncul alamat kiamat hak besar. Ku dekat. Nah, kita baca tuan-tuan ni benda yang pasti dia dekat. Sebab kullu atin qarib, setiap yang datang itu semakin hampir. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah. Jadi hari kiamat ini wajib percaya bahawa Allah akan membinasa dan menghancurkan alam semesta. Baik. Saya nak perkataan Dr. Harundin. Kata dia, Tuhan buat alam ni cantik sungguh. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan buat alam cantik sungguh alam ni. Tapi alam yang cantik ni Tuhan duk perancok sikit. Contoh kalau kita kata macam Padang, Padang tu cantik. Indonesia ni kan cikgu, negeri Tuhan buat cantik-cantik. Masalah Sayyidina Muhammad, cantik. Waktu saya tengok Danau Toba dalam gambar, cantik. Macam Danau Toba tu bukan di Indonesia. Sedangkan dia bukan jauh mana pun, dia di Medan. Ya, kita naik ke terbang di Pulau Pinang, tengah jam sampailah di Medan. Tuan-tuan, bila pergi ke Danau Toba, tengok, ya Allah, cantik. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Baik, Padang cantik. Bila hak cantik-cantik ni Tuhan pancok, Tuhan musnahkan macam kita kata macam semua hak tempat Tuhan pancok ni semua hak elok-elok. Tuan-tuan, jadi kata Dr. Harundin, dia misalkan macam ni, orang perempuan ni dunia ni adalah dapur. Orang perempuan dunianya dapur. Hang tok sahabat, hang cikgu, hang engineer, hang doktor kena masuk dapur juga. Jangan kata saya dapur saya tak kenal, tu bukan wanita sejati, jangan nikah dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tuan-tuan, satu orang bini lawa, bini ya Allah kita kata tu dia comelnya, cikgu tu biasa je, bini tu lawa. Tuan-tuan, lepas tu saya dengar pula anak dapat anak 3 cerai. Kenapa sepal bercerai bini hak lawa tu? Ceritanya bini tu malas masuk dapur. Baik, bahkan apa tuan-tuan, tak reti masak. Oh, tu bahaya tu tuan-tuan. Di dunia orang perempuan dapur. Saya tak tahu dapur saya tu masalah Sayyidina Muhammad, pinggan mangkuk jenis mana, semua saya tak peduli. Tu dunia depa. Baik. Dengan al-Qur'an, ada betul nama ada al-Qur'an enggak? Ada al-Qur'an, tak al-Qur'an saya tak reti. Saya tak pernah ambil tahu. Tuan-tuan, dia tahu kalau hari ni tetamu jenis ni buat keluar pinggan jenis ni. Baik. Kalau tamu jenis ni, cawan jenis ni, depa dunia depa. Kita tak reti. Tuan-tuan, tapi bila mana dengar hari tu bini kita di dapur tu dengar perang di Balin.
Benda apa tu? Tak kena mana dia. Dia sanggup menghancurkan, melingkupkan hak dia sayang tu mana apa? Tak kena tu. Ni makna ni macam ni lah. Kata Tuhan dia bila mana Tuhan Rasulullah Muhammad sudah pun menghancurkan dunia sikit ni, maknanya ada benda yang tak kena. Mana dalilnya bukti bahawa kita semakin hampir dengan dunia yang semakin dekat kepada kehancuran. Kita baca ni. Dan manusia akan dibangkitkan semula. Bangkit balik. Akan dibangkitkan semula, ya Allah. Rasulullah Muhammad. Malam di Paya Pahlawan tu, siang tu pakat menangis dengan Rasulullah, malam tu pakat menangis dengan Allah. Saya pun tuan-tuan bila duduk berdoa tu, tiba-tiba keluar saya yang saya tak rancang di rumah, ya Allah bangkitkanlah kami di akhirat esok dengan guru-guru kami. Tu tak tahan hati. Baik, bangkitkan Tuhan, bangkitkanlah kami di akhirat esok dengan guru-guru kami. Kalau bangkit dengan tutup guru kita, mana apa, selamat dah insya-Allah. Baik. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Orang tu akan bangkit bersama dengan siapa dia kasih. Rasulullah Muhammad. Kalau kita bangkit dengan guru-guru, guru dengan guru dia pula, guru dengan gurunya pula, guru dengan gurunya pula. Akhir dengan siapa? Rasulullah. Baik. Qala Rasulullah Muhammad, dibangkitkan semula untuk menerima balasan amalan masing-masing, sama ada baik atau jahat. Percaya pada hari kiamat, Rasulullah Muhammad adalah satu daripada rukun-rukun iman. Percaya pada hari kiamat ialah merupakan satu daripada rukun-rukun iman. Baik, nama-nama hari kiamat. Hari pembalasan yang akan kita hadapi itu mempunyai nama yang banyak. Baik. Nama ni kalau banyak, kata ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Sallallahu Muhammad. Baik. Kasratul asma, banyak nama itu menunjuk di atas mulia yang empunya nama. Baik. Allah sendiri namanya yang diberitahu pada kita 99 nama. 99 nama Allah. Pasal apa? Allah itu maha mulia. Nabi kita sendiri ada 9 nama. Nama Nabi itu ada 9. Toha, Yasin, Mudassir, Muzammil. Baik. Nama Nabi Aqib dan sebagainya. Rasulullah Muhammad. Jadi hari kiamat ni namanya banyak. Pasal apa? Hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. Bahkan Tuhan sebut keagungan hari kiamat, dan kita selalu sebut dalam sembahyang tu kalau 4 rakaat 4 kali. Tak mana Malik Yaumiddin. Hari akhirat, hari kiamat disebut dengan Yaumiddin, hari pembalasan. Tak gerun ke? Tak tahulah. Ni biri ni, diri. Gerun. Malik Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Balas tu yang takut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Antaranya Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah. Hari kiamat tu dia panggil dengan Yaumul Hasrah. Mana apa Yaumul Hasrah? Iaitu hari penyesalan. Hari penyesalan. Tuhan berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah, wa anzirhum, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka. Yaumal hasrati, dari hari penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika mana Tuhan putuskan satu keputusan, apabila semua perkara telah diputuskan. Baik, makna apa ni? Idh qudiyal amru tu makna apa? Apa makna semua perkara telah diputuskan? Maksudnya ialah Rasulullah Muhammad, ahli neraka dah masuk neraka habis dah. Ahli syurga dah masuk syurga habis dah. Seseorang pun tak ada lagi yang tak masuk syurga, tak ada lagi yang tak masuk neraka. Habis dah masuk.
Padang mahsyar tak ada dah. Tuan-tuan, kita ni bila kita makin pi hak belakang tu, hak belakang tu akan dihilangkan. Contohnya, bila bangkit hari kiamat, dunia dihancurkan. Kemana kita pi? Padang mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila tuan-tuan orang dah menyeberang habis dah, mahsyar pun dihapuskan. Baik, kita duduk di mana pula? Siratul Mustaqim. Manusia yang last sekali tak tahu siapa menyeberang. Siratul Mustaqim tu 3000 tahun tuan-tuan tu, bukan 3000 bukan 3 hari, 3000 tahun. Menaik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Tu Siratul Mustaqim. Baik, tu tepi kiri kanan tu ada bercakok pula, bercakok. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bawahnya api neraka, Jahannam. Siapa hak lintas paling akhir tak tahu. Bila dah habis dah akhir, habis dah, maka Tuhan hancurkan pula sirat. Makna apa? Alam ni bila kita kuepi, alam belakang tu dimusnahkan. Alam belakang dimusnahkan. Sehinggalah bila sampai ke sana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hak nakal masuk dah, masuk dah, yang hak syurga pun masuk dah. Tu dia panggil iz qudiyal amru, ketika mana Tuhan putuskan semua perkara. Maksudnya habis dah. Syurga habis dah masuk, neraka habis dah masuk. Baik. Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila semua dah masuk habis dah, subhanallah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hal ta'rifuna al-maut? Nabi tanya para sahabat, hampa tahu tak mati itu apa? Hal ta'rifuna al-maut? Baik, kata para sahabat, la ya Rasulullah, tak tahu. Maksud apa? Kalau Tuhan tak beritahu melalui lidah Nabi, tak tahu. La ya Rasulullah, tak tahu mati itu apa. Baik, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dah ahli syurga masuk syurga habis dah, masuk neraka habis dah, Nabi kata fayuja'u bil maut, mati akan didatangkan. Mati akan didatangkan, diletak di antara syurga dan neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila mati didatangkan, maka dikatakan hadzal maut. Ahli syurga pun nampak, ahli neraka pun nampak. Kata malaikat, hadzal maut, inilah mati. Mati itu dirupakan dengan bentuk kambing, dengan bentuk kibas yang paling elok sekali. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Kemudian kibas tu, maut tu akan diambil, qala fayuzbah, akan disembelih. Bila disembelih mati sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian dipanggil ahli neraka. Wahai ahli neraka semua, yunadi, dipanggil, wahai ahli neraka semua, khuludun bila maut, kekallah selama-lamanya, mati tak ada dah. Dan dipanggil pula kepada ahli syurga sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga semua, pakat minyak semua, ya wahai ahli syurga, na'am labbaik, ya semua. Kata malaikat, khuludun bila maut, selama-lamanya hidup, mati tak ada. Tuan-tuan, yang nak cerita tu ahli neraka. Pada malam di pahlawan malam tu sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, malam tu Tuhan bagi satu ilham. Tuan-tuan, memanggil Allah seperti orang ahli neraka memanggil Allah. Ahli neraka panggil Allah, tuan-tuan. Panggil itu macam mana? Bila panggil tu, bila kata malaikat, ya ahlan nar, khuludun bila maut, hiduplah selama-lamanya, mati tak ada dah. Ketika tu nak panggil Allah, sampai menangis tuan-tuan ketika itu. Menangis pasal apa? Sebab selesai yaumul hasrah, hari penyesalan. Ketika tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ahli neraka ni dia menangis tuan-tuan. Dalam hadis Tirmizi sebut sallallahu alaihi wasallam sampai teresak-esak.
Teresak-esak tu macam mana? Teriak ni sampai kita ada pengalaman tak teresak-esak? Bila tu? Tua ni ke? Dah muda hari tu, budak-budak hari tu teriak bila habis sangat sampai teresak-esak. Tuan-tuan, dan ahli neraka tak ada pengalaman dah ketawa. Ketawa tu jadi pengalaman, nostalgia. Tak ada menangis habis dah selama-lamanya. Harap-harap kita ni, harap Tuhan selamatkan kita semua daripada menjadi penghuni neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan. Qala wa anzirhum yaumal hasrati id qudil amru. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, pasal apa namanya hari penyesalan? Baik. Sebab Tuhan nampak dalam Quran, kita faham ke tidak ya? Kata Allah, antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Ni setiap diri akan kata ni, saya, cikgu A, semua kita ni semua akan kata, setiap orang, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Hai, rugilah kita. Pasal apa kita sia-siakan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Ustaz, kita hak mengaji pun kata juga. Ya, kata juga. Pasal apa? Sebab kita tak banyak pasal, contohnya saya kata soalan Sayyidina Muhammad, orang hak tak mayang sunat menyesal sebab tak mayang sunat. Dia mayang fardu saja. Tak apa. Mayang fardu dah. Hak mayang sunat menyesal juga sebab tak banyak mayang sunat. Mayang juga tapi duk tinggal banyak juga. Tuan. Hak orang puasa Ramadan saja menyesal lah sebab tak puasa banyak-banyak. Bangkali orang yang subhanallah tak apa menyesal sangat pas sumi, pasal puasa hari-hari. Tuan-tuan, kita ni contoh macam saya ni tak tahu nak doa lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, semua menyesal. Yang bagi zakat menyesal pasal apa? Sebab tak infak, sedekah tak banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, macam tu. Ustaz, kita hak baik menyesal juga, menyesal. Ni hak mengaji ni. Menyesal macam mana Ustaz? Sebab dulu tak mengaji. Ya Allah sayangnya, habis umur banyak dah tak mengaji. Ya Allah, haraplah hak mengaji ni Tuhan terima. Harap-harap insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah. Baik. Jadi orang yang buat baik, baik. Kata ulama, wa tahassarul muhsinina ala qillati ihsanihim. Orang buat baik ini pasal apa menyesal? Sebab sikit hal lepas buat baik. Baik. Jadi subhanallah, maka dipanggil hari kiamat itu dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Tapi tuan-tuan, walau macam mana harap-haraplah kita tu tak menyesal sangat. Sebab nu hak nak menyesal itu banyak lagi nu. Hak umur macam kita, tak tahu, kira duk tunggu mati. Beramai pun macam tu lah mengaji. Tuan-tuan, semua amalan ni mengaji pahala besar kali. Macam saya kata dah, dari pukul 8 tadi tuan-tuan mengaji sampai 11.30 tak berhenti lagi ni, bolehkah nak sembahyang tak berhenti? Dari time ustaz saat mengajar tadi tak boleh. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Berapa jam tu? Boleh buat? Tak boleh. Ngaji boleh. Duk syok ngaji, dengar khusyuk. Tapi boleh pahala. Ngantuk pun boleh pahala. Saya tak marah tuan tidur, tak apa. Saya pun tidur juga ngaji hari tu. Khusyuk sangat. Allahu akbar. Tapi Tuhan bagi kemuliaan ke anak kita dari hadis. Mengaji syama'il ni orang tak tidur, syok. Di Ukemon hari Isnin tu orang tak tidur, insya-Allah syok mengaji. Saya pun hati saya tak mau tinggal mengaji di Ukemon, sonok. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni nak pergi Mekah 2 minggu ni. Tapi tak apalah, tinggal hak sonok dapat sonok lagi. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Tengah duk mengaji pun cemui. Tuan-tuan, tak cemui pun kita qasidah, bukan cemui. Tuan-tuan, tengah-tengah mengaji tergelap. Tuan-tuan, tu mengaji. Tapi tergelapnya bukan tergelap biasa. Tergelapnya mimpi Rasulullah. Tu hebat tu.
Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tengok Nabi duduk di tempat tidur di pembaringan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu tengok macam tempat Nabi duduk tu macam rumah orang-orang Arab sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dalam rumah tu semua orang menangis. Taib. Lepas tu ada orang bagi tahu Nabi sudah nak bangkat lah. Maknanya Nabi sudah nak wafat. Sebut-sebut tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad jaga tu tang isfa'lana lana tang tu. Jaga tang tu. Orang tengah duk katakan macam tu. Tang dia jaga tu, subhanallah. Taib. Salah seorang daripada hadap mengaji tuan-tuan, waktu tu bau wangi semerbak, waktu ya isfa' lana tu. Ni semua kita tak kerti, ni alam ghaib, alam yang tak dilihat oleh mata kita, tak dilihat oleh telinga, dengar oleh telinga kita. Taib. Tapi kehadirannya bukan biasa-biasa, malaikat pastilah. Kalau kata, "Hei, mana wangi?" Tak mungkin berwangi, bohong. Malih ni malih malaikat. Kan kita mengaji kan, malaikat malih ilmu ni, dalam hadis yang sahih malaikat turun penuh. Malaikat ni bukan ada orang ni, malaikat ni tempat tak ada orang ada malaikat tu, sampai tu tiang aras tu malaikat. Taib. Bukan sedang malaikat roh-roh yang baik-baik yang tu izin mai tu lepas mai yang wangi tu, subhanallah. Soal Sayyidina Muhammad, orang cerita wangi ni mai habaq bukan seorang dua. Saya lebih kata berpuluh nama habaq wangi. Saya tak pernah berwangi pun. Pernah taklah. Tapi tuan-tuan, saya kata bohong pula masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi hadap umar tu wangi apa Ustaz? Saya kata mana saya tahu. Tapi dia balik ilmu saya bagi tahulah malaikat, subhanallah, ruh yang baik-baik, para syuhada, salihin, aulia. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Kan? Tu beruntung duduk di malik ilmu. Tah malik tu sebut Rasulullah pula. Baik. Subhanallah, nusalla sayyidina Muhammad qala wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru. Baik, kata Allah, dan berilah peringatan kepada mereka dari hari penyesalan, iaitu apabila semua perkara telah diputuskan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa